Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan dan perempuan muslim-muslimat, sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah, InsyaAllah pada malam ini kita bersiaran lagi secara langsung menerusi live Facebook audio kuliah InsyaAllah. Mudah-mudahan saya mohon tuan-tuan doakan InsyaAllah, mudah-mudahan perkongsian yang sedikit pada malam ini insya-Allah akan memberi manfaat untuk kita sama-sama beramal dan kita sampaikan insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah, insya-Allah saya akan berkongsikan tentang hadis kelebihan Ramadan. Yang mana kalau kita tengok beberapa hari ini insya-Allah ramai ustaz-ustaz sudah membaca hadis dan juga membaca kisah-kisah tentang kelebihan bulan Sya'ban, yang mana kita pun tak berapa hari lagi insya-Allah akan bertemu dengan insya-Allah dengan malam nisfu Sya'ban, iaitu pertengahan Sya'ban. Bila masuknya nisfu Sya'ban insya-Allah kita akan tak lama lagi katakan bertemu dengan bulan Ramadan insya-Allah. Bulan Ramadan lebih kurang maksudnya nisfu Sya'ban, bulan Ramadan lebih kurang lagi 2 minggu lebih kurang insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini saya akan kongsikan hadis-hadis dengan berkaitan dengan kelebihan bulan Ramadan insya-Allah. Semoga kita dapat manfaat untuk kita sama-sama beramal dalam bulan Ramadan yang akan datang tak berapa hari lagi insya-Allah. Dari Sayyidina Salman radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mafhumnya kepada kami pada hari terakhir pada bulan Sya'ban, wahai manusia, telah datang kepada kamu satu bulan yang agung lagi diberkati, satu bulan yang pada bulan ini terdapat satu malam iaitu Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu bulan yang Allah SWT telah menjadikan puasa pada siang hari sebagai satu amalan fardu, dan berdirinya pada malam hari yakni bertarawih sebagai satu amalan sunat. Sesiapa yang cuba menghampiri Allah SWT pada bulan itu dengan mana-mana amalan sunat, maka seumpama seseorang yang telah menunaikan satu fardu pada bulan-bulan yang lain. Dan sesiapa yang menunaikan satu fardu pada bulan itu adalah umpama seseorang yang menunaikan 70 fardu pada bulan-bulan yang lain. Bulan itu adalah satu bulan kesabaran, dan ganjaran kesabaran adalah syurga. Bulan itu adalah sebulan simpati, bulan yang ditambahkan rezeki kepada orang-orang yang beriman. Sesiapa yang memberi sesuatu kepada seseorang yang berpuasa untuk berbuka, maka pemberiannya itu merupakan pengampunan untuk dosa-dosanya dan kelepasan dari dirinya daripada neraka, dan dia mendapat ganjaran puasa orang tersebut tanpa mengurang sedikit pun daripada ganjarannya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in lalu berkata, bukankah setiap orang daripada kami mempunyai sesuatu yang diberi kepada orang yang berpuasa untuk berbuka? Maka Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala itu kepada sesiapa sahaja yang memberikan walaupun sebiji tamar atau seteguk air ataupun sisip susu kepada orang yang berpuasa untuk berbuka. Bulan itu adalah satu bulan yang bahagian awalnya merupakan rahmat, pertengahannya merupakan keampunan,
dan akhirnya merupakan kelepasan daripada neraka. Sesiapa yang meringankan beban hamba-hambanya, yakni pekerja-pekerjanya pada bulan itu, maka dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilepaskan daripada azab api neraka. Perbanyakan pada bulan itu 4 perkara. 2 perkara yang dengannya kamu dapat meredhakan Tuhan kamu, dan 2 perkara lagi yang tidak boleh tidak kamu perlukan. Ada 2 perkara yang kamu dapat meredhakan Tuhan kamu dengan, iaitu penyaksian bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni ucapan la ilaha illallah, dan kamu memohon istighfar daripadanya. Manakala 2 perkara yang tidak boleh tidak kamu perlukan ialah memohon syurga daripada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan daripada api neraka. Sesiapa yang memberi minum kepada mana-mana orang yang berpuasa, maka Allah SWT akan memberinya minum dari telagaku pada hari kiamat. Dengan sekali minum, dia tidak akan dahaga lagi sehingga dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Ibnu Hibban dan lain-lain. Keterangan: terdapat perselisihan dalam kalangan para muhaddisin terhadap kredibiliti beberapa orang perawi hadis ini. Namun demikian, hadis riwayat mereka ini lebih boleh diterima dengan alasan bahawa pertamanya, hadis ini merupakan hadis fadail, dan keduanya, kebanyakan isi hadis ini disokong oleh riwayat-riwayat yang lain. Beberapa perkara dapat diketahui daripada hadis ini. Pertamanya, perhatian yang diberikan oleh Nabi SAW secara khusus pada akhir bulan Sya'ban untuk memberi penerangan dan peringatan kepada orang ramai agar tidak ada satu saat pun daripada bulan Ramadan Al-Mubarak berlalu dalam keadaan lalai. Kemudian dalam peringatan itu, selepas menerangkan kelebihan keseluruhan bulan tersebut, Baginda SAW juga telah menarik perhatian kita secara khusus kepada beberapa perkara yang lain. Terutamanya sekali ialah Lailatul Qadar. Pada hakikatnya, Lailatul Qadar adalah satu malam yang sangat penting. Penerangan tentang Lailatul Qadar dalam kitab ini akan dikemukakan dalam bab yang kedua nanti. Selepas itu, Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya bahawa Allah SWT memfardukan puasa pada bulan Ramadan dan telah menjadikan berdirinya pada malam harinya, yakni solat tarawih, sebagai satu amalan sunat. Daripada kenyataan ini dapat diketahui bahawa perintah untuk solat tarawih datang daripada Allah SWT itu sendiri. Mana-mana riwayat yang menyatakan bahawa Nabi SAW mengaitkan perintah itu kepada dirinya dengan berkata, saya yang menjadikan solat itu sunat, membawa maksud penekanan, iaitu Rasulullah sangat memberi penekanan terhadap solat itu. Oleh kerana itulah semua imam mazhab bersepakat bahawa solat tarawih adalah sunat. Ditulis dalam kitab Al-Burhan bahawa dalam kalangan orang-orang Islam tiada yang mengingkarinya kecuali golongan Syiah. Hazrat Maulana Syekh Abdul Haq Muhaddis Dehlawi rahimahullah ta'ala telah menukilkan dalam kitabnya Ma Sabata bis Sunnah daripada setengah kitab fiqh bahawa sekiranya penduduk mana-mana tempat meninggalkan salat tarawih, maka pemerintah hendaklah memerangi mereka. Di sini ada satu perkara yang penting yang memerlukan perhatian khusus, iaitu orang ramai menganggap bahawa sudah memadai dengan mereka bersolat tarawih dan mendengar seluruh Al-Quran dibacakan dalam 8 atau 10 malam awal Ramadan di mana-mana masjid, dan selepas itu mereka terus rehat, tidak bertarawih lagi. Perlu diperhatikan di sini bahawa terdapat 2 sunnah yang berasingan. Membaca atau mendengar seluruh Al-Quran dalam solat tarawih adalah satu sunnah tersendiri, manakala bersolat tarawih sepanjang bulan Ramadan adalah satu sunnah yang lain. Jadi sekiranya ada amalan orang ramai seperti yang dinyatakan di atas, maka mereka telah mengamalkan hanya satu sunnah dan meninggalkan satu sunnah yang lain. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang susah untuk berada pada satu tempat kerana perjalanan atau sebab-sebab yang lain, maka baik jika mereka dapat mendengar bacaan seluruh Al-Quran dalam solat tarawih pada beberapa hari permulaan bulan Ramadan, supaya tidak ketinggalan daripada mendengar seluruh bacaan Al-Quran. Kemudian sekiranya ada peluang, maka dia seharusnya bersolat tarawih.
Dengan cara ini mendengar bacaan Al-Quran tidak terabai dan urusannya pun tidak terganggu. Setelah menyebut tentang puasa dan tarawih, baginda SAW telah menarik perhatian kita supaya mengambil berat terhadap ibadah fardu dan sunat. Pahala satu fardu amalan sunat, pahala satu amalan sunat dalam bulan Ramadan adalah sama pahalanya dengan satu amalan fardu pada bulan-bulan yang lain, dan pahala satu amalan fardu pada bulan Ramadan adalah sama dengan 70 amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah pada malam ini dapat kita mendengar hadis keterangan. InsyaAllah pada malam itu kita sambung lagi baca hadis berkaitan dengan kelebihan Ramadan. InsyaAllah kelebihan Ramadan yang mana kita pun kena usahakan banyakkan berdoa insyaAllah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, kau berkatilah kami di bulan Sya'ban ini dan kau sampaikan kami di bulan Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah akan perkenankan doa itu, insya-Allah. Malam itu kita sambung lagi baca beberapa hadis berkaitan juga kelebihan Ramadan, insya-Allah. Mudah apa yang dikongsikan pada malam ini memberi manfaat untuk kita sama-sama beramal dan kita sampaikanlah kepada yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.